Lintri Cikgu Sarit. Kita akan buat untuk sekolah rendah. Okey, kita akan copy dan jadikan kepunyaan sekolah kita. Copy and customize. Yang ni kita namakan sebagai SK Bari. Okey, SK Bari, dan kita copy app. Okey, itu step yang pertama . Okey, dah siap ni. Kita akan customize app. Kita nak tukar logo dan sebagainya. Sebelum tukar logo, kita pergi bahagian automation di bahagian sini. Ini kita kena tukar dulu . File dan URL. Okey, kita akan tukarlah. Like nama app kita, copy, dan di sini kita akan replace data //frph. Okey, save, dan yang URL pun sama. Okey, kita paste dan kita save. Okey, settle. Okey, seterusnya kita pergi bahagian info. Okey, info ni dikata tak deploy, kena deploy dululah. Klik not deploy ni, kita akan deploy datanya. Move to app. Okey, dia ada app description ni. Okey, saya nak buka Photoshop jap. Saya nak tukar, nak remove background . Sambil tu kita tunggu dia buka ni. Photoshop belum buka lagi. Okey, kita nak remove background. Nampak Photoshop saya ni. Okey. Sama ada kita gunakan remove background ataupun kita gunakan Photoshop lah. Okey, open request problem passing. Okey, tak perlulah. Kita guna remove background. Remove biji. Kalau susah guna remove biji je. Okey, upload. Download tadi. Okay, open. Kita remove background. Okay, sekarang ni dia remove dengan yang ni kita nak edit lah. Kita nak restore. Sebab yang ni kita mau ni back. Kita nak restore. Warna putih ni kita nak dalam. Nanti dia buang warna yang kita perlukan. Ni kita mau. Okey. Yang dalam ni pun kita nak ni. Okey. Dan okey. Sikit lagi. Okey, settle. Dah siap tu, kita akan download dulu. Download image. Okey, yang ni kita akan gunakan sebagai kita nak tukar ni. Jadi kita akan masuk dalam Google Drive dan kita akan upload. My Drive, file upload. Okey, yang remove background tadi . Klik dan open. Okey, ni kita namakan dululah. 3 dot, rename Bari, B-A-R-I. Okey. Dan kat sini dia ada info, dashboard, edit logo. Yang ni kita nak tukar. File on Google Drive. Yang kita upload tadi, nama kita dah rename kepada Bari, B-A-R-I. Enter. Okey, dah jumpa. Klik dan select. Dia akan replace logo Cikgu App ni kepada logo sekolah kita. Okey, select. Dan bila kita pangkah, tengah synchronize, lambat sikit laptop saya ni. Ni kita boleh pangkah dah. Yang ni pun kita boleh pangkah. Okey, kita pangkah, tengok. Oh, tak siap lagi ni, tengah synchronize datanya.
Okey, kita tunggu sekejap. Dia synchronize data dan dah siap synchronize. Kita akan boleh lihat lah. Saya nak cancel dulu lah, lambat ni. Oh, hang. Refresh. Kita cuba refresh, tengok bertukar belum. Tadi dia hang. Okey, tak bertukar lagi, tak apa. Kita klik semula pada file ni. Google Drive. Bari. Search. Okay, klik logo yang kita upload. Select. Okay, dan kita save. Dah bertukar. Save. Dah menjadi logo kepunyaan sekolah kita. Okay, sekarang ni kita nak tukar dia punya data. Okay, pergi bahagian data, daftar React, view source. Saya dah ada data ni. Daftar guru ni saya pun dah ada, email dan nama cikgu. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan nak copy je data tersebut. Okey, saya copy. Okey, jap. Mama panggil. Mama panggil. Sekejap dah. Copy dan saya akan letak di sini lah. Value only. Okey. Okey, back. Silap. Saya sepatutnya masukkan di email je. Copy dulu. Nama guru dan email sahaja. Okey, yang ni. Kemudian admin. Okey, admin ni saya akan masukkan admin yang ada di sekolah. Saya copy. Paste. Okey. Oh, silap tempat . Sepatutnya kat depan je. Sekejap, saya masuk satu persatu lah. Kat warna hijau. Paste. Warna hijau lagi. Okey, paste. Okey, yang ketiga. Admin ketiga. Kita paste. Admin keempat. Ada 5 admin. Okey, paste. Dan yang kelima. Paste. Okey. Dah ada 5 admin. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita refresh dulu. Okey, kita dah ada nama-nama cikgu . Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang guru lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang ni kelas, kalau kita lihat sini, bukan kelas sekolah kita. Jadi kita boleh delete lah. Delete. Okey, sekolah kita, kelas. Daftar guru. Okey, admin, daftar kelas. Okey, kelas yang ada ialah Arif. Kita boleh masukkan kat sini lah. Arif. Kalau kita masuk kat sini, kita refresh, sama lah. Ada kelas Arif. Dah ada. Okey, sekarang ni kita nak masukkan. Okey, contohnya nak masukkan apa? Waktu lagi. Okey, saya ambil waktu PDPC jap. Okey, saya nak tukar waktu PDPC cikgu. Okey, yang ni kita tak nak guna. Daripada sini sampai sini kita delete dulu. Okey, dan kita paste value only. Okey, daripada pukul 8 sampai pukul 1.50. Kalau kita lihat kat sini, kita refresh. Dah ada lah datanya. Okey, contoh bila kita add. Okey, masa mula. Okey, dia tak berubah lagi. Kita pergi bahagian manage version, kita stabilkan dulu. Make current version new stable version. Kalau tak dia lambat lah. Kita jadikan aplikasi kita ni stabil terlebih dahulu. Okey, kita check jap. Contohnya kita buat di bahagian guru Mariati ni. Bila kita add minggu, minggu biasa je. Yang masa tadi, masa mula dah ada lah 8 hingga pukul 9 dan sebagainya. Nama kelas Arif, siap. Dan tingkatan, tahun tingkatan kita nak gabungkan. Tahun ni kita nak yang ni tak pilih lagi tahun, kita nak ada gabungan.
tahun. Nama kelas kita nak yang tahun. Darjah. Darjah ni kita nak jadikan ianya sebagai annum. Boleh pilih gabung kelas. Okey, tahun ni untuk gabung kelas. Daftar guru, bukan. Di bahagian app, view column. Okey, tahun, darjah. Daftaran nama guru, kelas. Okey, tahun ni kita nak jadikan sebagai annum. Teks annum. Okey, ada data valid tak? Di SKP darjah. Okey, dan kita nak jadikan dia sebagai annum list. Okey, dan save supaya boleh pilih lebih daripada satu kelas. Okey, contohnya ni nak pilih 2 kelas. Okey, error dia tak bagi, kena back lah. Tahun ni dia tak bagi annum list, kena tag juga. Tag. Kalau tak banyak kena ubah, kena tukar. Save dulu. Okey, jadi paling mudah kita ubah di bahagian ref lah. Sini nama kelas. Saya delete dulu, kita gabungkan nama kelas kat sini lah. Lagi senang sebab kita sekolah, kita kelas bergabung. Copy jap nama kelas, paste value only. Okey, 1 Arif, 2, 3 Arif, 4, 5 Arif, 6 Arif. Okey, kalau kita lihat, kita refresh dulu. Batal. Refresh dulu. Okey, kita check lah. Add contoh nama kelas. Dia masih tak mari lagi. Siap. Refresh ataupun loading page terlebih dahululah. Okey, lepas kita loading, kita cuba tengok nama cikgu, kita add. Kita nak tengok nama kelas. Okey, dah ada 1 Arif ataupun 2 Arif. Okey, 2 dan 3 Arif. Subjek contohnya bahasa Melayu. Okey, tahun 2. Okey, kat sini untuk bahasa Melayu tahun 2. Okey, contoh SK nya 2.1, SP nya 2.1. Okey, yang subjek ni kita pilih yang subjek kelas bergabung. Gabung kelas. Kelas bercantum bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada kelas bercantum tak? Melayu. Okey, kelas bercantum. Okey, 2 dan 3. 2 dan 3. Ni 2 dan 3 Arif kan. Jadi yang ni kelas bercantum bahasa Melayu 2 dan 3. Okey, yang ni boleh pilih lah. Okey, kelas bercantum dia lebih kepada PKJR sahaja. Tajuk SK. Okey. SK untuk kelas tahun 2 dan 3. Okey, kita kena pilih kat sini lah. Contohnya untuk 2.1.1 SP. Okey, 2.1.1.1. Ni untuk kelas yang bergabung tahun 2 dan 3, 4 dan 5 lah. Kita ada kat sini 2 dan 3, 4 dan 5 untuk kelas bergabung. Okey, tu untuk kelas bergabung lah. Dan yang ni kita nak jadikan sebagai ERPH yang biasa kita pilih BM. Kalau untuk CAP, CBM. Bergantung pada kita lah. Disahkan oleh contohnya guru besar dan kita klik simpan. Okey, itu adalah contoh. Okey, lepas ni saya akan buat yang perinciannya. Sekejap. Okey, kalau kita cek. Okey, kita cek yang cikgu punya.
Tadi kita pilih yang untuk yang biasa lah. Ini adalah paparan yang biasalah. Contoh untuk tahun 2 dan 3. Yang lain kita tak masukkan lagi, kita buat contoh sahaja tadi. Okey. Contoh. Contoh kalau kita nak edit, klik pada button edit. Contohnya kita nak pilih hari Isnin, minggu keberapa, minggu pertama, masa mula pukul 8, masa tamat pukul 9, contoh lah. Okey, yang lain kita boleh masukkan lah. Contohnya nak tambah SK, nak tambah SP, objektif 1, objektif 2. Okey, kemudian kriteria kejayaannya. Okey, aktiviti yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Kemudian BBM kalau kita nak pilih EMK dan sebagainya lah. Boleh pilih. Kemudian klik pada button simpan. Okey, dia akan bagi satu fail yang barulah, menggantikan fail yang lama ni dengan data-data yang terkini. Okey, ni boleh edit lagi. Nak edit banyak kali pun boleh. Okey. Ni dia akan bagi satu fail yang baru. Kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat kat sini, contoh bila kita edit, kita buka RPH. Okey, data-data yang terkini lah. Tadi tak ada, minggu pertama, minggu kedua tak ada. Ni kita dah masukkan data, dia akan berikan satu data yang baru kepada kita lah. Okey, contoh lah, ini adalah data-data yang terkini yang baru kita masukkan. Ni kalau kita menggunakan untuk RPH TS25 yang biasa. Tapi kalau kita nak gunakan yang baru, okey, contohnya yang cup catch up plan, okey, kita boleh masukkan add untuk catch up plan. Contohnya hari Ahad, minggu pertama, contoh masa mula pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Okey, nama kelas, okey, 2 ataupun 4, 5 Arif. Siap. Okey, subjeknya ni kita kena carilah. Contohnya matematik. Matematik, cikgu punya kelas bercantum. Okey, tahun 4 dan 5. Tema bidang, nombor operasi, tema. Okey, kalau sama tinggal je ambil satu. Okey, tajuk. Okey, contohnya kita nak apa? Contohnya nombor bulat, nombor operasi. SK, ni lah. Tahun 4. Kita ada tahun 4, kita ada tahun 5, 4 dan 5. Okey, SK untuk tahun 5. Okey, contohnya kita ambil satu SK untuk tahun 4, satu SK untuk tahun 5 lah. Okey, tahun 4 SK dan SP. Kemudian kita ambil satu lagi yang tahun 5 pula. Tahun 5, SK tahun 5. SK tahun 3, 4. Okey, tahun 5 lah. Nilai nombor juga. SP-nya, okey, kita ambil yang 5.1.1. Okey. Okey, untuk yang kita panggil, ni saya lupa nak tukar new slice. Patutnya boleh tukar kepada ERPH je. Tak apalah. Okey, sekarang ni kita boleh masukkan aktiviti kukuh 1, kukuh 2, kukuh objektif penggayaan. Kemudian kriteria kejayaan, ringkasan aktiviti kukuh 1, kukuh 2, aktiviti penggayaan dan lain-lain kita boleh masukkan lah. Cuma pilih bahasa ni kena cari kat untuk bahasa Melayu. Walaupun matematik tapi menggunakan bahasa Melayu. Tapi kalau matematik DLP kena kat bahasa Inggeris lah. Okey, contohnya bahasa Melayu disahkan oleh siapa? Guru besar, contoh, dan kita klik simpan. Jadi dia akan berikan satu fail kepada kita lah. Okey, dalam Mariati ni dia akan 2, iaitu nombor 1 dan yang cup yang bawah ni adalah yang cup. Okey, kalau kita lihat ni, okey, dah ada satu pautan yang baru dia akan bagi selepas selesai data tersebut dibaca. Okey, kita cek. Okey, ini yang dalam bentuk RPH catch-up plan. Okey, ada standard kandungan. Kita ada SK untuk tahun 4, SK untuk tahun 5 dan kita ada standard pembelajaran untuk tahun 4, tahun 5. Yang lain kita tak masukkan lagi lah tadi. Kita cuma masukkan data-data yang basic. Okey, nama kelas ada 2 kelas, 4/5 Arif.
dan ada masa mula, masa tamat. Okey, kalau kita nak tambah lagi, kita boleh edit lah. Contohnya aktiviti untuk kukuh. Okey, kukuh contoh. Okey, objektif. Kita boleh tambah kat sini. Ataupun kita boleh tambah dalam ERPH Cup ni. Kita akan ada nama kita ni. Okey, matematik. Okey, kita klik pada pensel. Kat sini dia ada kukuh 1, kukuh 2 dan sebagainya lah. Objektif kukuh 1 contohnya satu apa? Kita buatlah objektif untuk kukuh 1 bagi PBD yang nilai yang murid dapat 1 dan 2. Okey, contohnya 2. Untuk kukuh 1 saya copy paste je lah. Copy untuk kukuh 2 untuk penggayaan. Kriteria kejayaan ada 2, ringkasan ada 2. Okey, semua saya buat 2 lah. Saya buat contoh lah. Okey, BBM, EMK. Ni kita boleh drop down lah. Kecerdasan pelbagai, KBKK, pentaksiran dan sebagainya. Okey, masih lagi kap dalam bahasa Melayu. Okey, yang ni kita delete lah. Kalau nak cepat URL kita delete, kita simpan. Jadi dia akan bagi satu file baru. Kalau tak, dia lambat lah sikit. Tadi ni adalah file yang lama. Dia akan overwrite file yang baru. Dia akan ada kukuh 1, kukuh 2 penggayaan. Kemudian aktiviti kukuh 1, kukuh 2 penggayaan. Untuk kukuh 1 ni PBD-nya 1 dan 2. Kukuh 2 3 dan 4. Untuk penggayaan PBD-nya 5 dan 6. Okey, kita check lah. Okey, cuba check. Dia ada 2, satu di bahagian buka file, satu lagi di bahagian pautan. Sama je. Okey. Okey, tak masuk lagi yang tu. Kalau kat sini dah masuk dah. Kukuh 1 apa objektif, kukuh 2 apa objektif, penggayaan apa objektifnya. Kemudian aktiviti, ada aktiviti 1, 2 dan 3 lah. Untuk penggayaan dan sebagainya. Okey, dia lambat sikit yang ni. Kita refresh. Ataupun kita buka sekali lagi. Lambat. Tapi kat sini dah ada lah. Kita kena refresh. Okey, saya tutup dulu banyak ni. Okey, kita refresh kat sini. Refresh. Okey, kita lihat file yang barulah. Okey, contoh klik. Tak keluar lagi. Tapi kat sini dah keluar. Ni adalah data yang semasa ataupun data terkini yang terbarulah yang kita edit. Bila kita edit, dia akan bagi satu file yang baru. Contoh kat sini kita boleh edit lah. Okey, tu perkongsian untuk sekolah yang okey, kita nak tukar ni nama sekolah dan logo sekolah. Untuk nama sekolah, logo sekolah automation. Okey, contohnya bahasa Arab kita ada new step. Kita pergi bahagian view. Kita tukar nama SK Bari Sungai Tong. Contoh highlight. Contohnya sekolah huruf besar lah. Sekolah Kebangsaan Bari. Okey. Dan kita akan insert logo sekolah kita. Image upload daripada komputer. Okey, dan ni besar sangat. Kita kena kecilkan. Tarik tepi. Kena kecilkan. Kalau tak besar sangat. Okey, yang KPM kita boleh delete lah. Okey. Kemudian kita highlight, kita copy. Untuk yang seterusnya. Okey, bahasa Cina tak terlibat, tak perlu ambil. Okey, bahasa Inggeris kita nak new step, view. Ni kalau kita nak tukar logo KPM tadi kepada logo sendiri. Paste. Dah. Kemudian turun lagi bahasa Inggeris dalam bentuk ketchup plan, view. Kita akan highlight, okey, paste. Okey, dan turun lagi bahasa okey, tulisan Jawi. BJ ni tulisan Jawi lah. Okey, view. Then highlight, paste, dan bahasa Melayu yang dalam format TS25 kita akan tukar semua. Okey, highlight, paste, then turun lagi BM dalam ketchup plan, view. Kita akan replace semua baru lawa. Okey, ini ketchup plan, paste,
Dan kita pergi lagi, bahasa Tamil tak mau, bahasa Tamil tak mau, bahasa Cina. Okey, tulisan Jawi dalam ketchup plan. View. Bukan semualah kita tukar. Yang bahasa Cina, bahasa Tamil kalau sekolah kita tak terlibat, tak perlu. Paste. Okey dah. Dan kita klik save. Siap tu. Okey, sekian. Kalau kita buat contohnya saya buat contoh satu Okey, contohnya untuk cikgu Mariati, kita akan copy satu. Klik salin lah. Salin untuk hari Ahad. Okey, dan kat sini kita buang dulu. Delete supaya cepat. Okey, kita klik simpan. Okey, bila kita buka, dia akan bagi kepada kita template yang terkini yang kita telah tukar tadi. Okey, kita tunggu jap. Dia keluar URL kat bawah. Okey, dah keluar. Bila kita klik, template yang terkini lah. Nama sekolah kita, logo sekolah kita. Okey, dan data yang terkini. Sama dengan buka RPH. Kita akan dapat template yang terkini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu, kalau paparan ni tershare dengan akaun lain selain daripada akaun, okey, saya buka menggunakan akaun lain, macam mana paparannya? Okey, contoh okey, saya buka dengan akaun yang lain. Saya paste. Paparannya dia tak ada. Tak ada jika email kita tak daftarkan. Okey. Yang ni saya daftar kan. Tengok jap. Ya, patutlah. Ini email yang jadi admin tadi, salah satu admin Saya ambil yang lain. Okey, jap. Ini yang email tak ada kena-mengenanya. Kalau kita lihat, email ni kita tak boleh nak lihat lah. Yang ni nanti saya akan tukar lah. Okey, contoh daftar guru, tak adalah paparan ni. Sebab akaun ni tak ada kena-mengena. Okey, kosong. Yang hanya mempunyai email sahaja. Yang ni nama ni contohnya Soleh. Daftar guru ni kita dah masukkan emailnya. Jadi bila dia masuk, dia akan lihat hanya yang dia punya, kecuali dia adalah admin. Kalau dia admin, dia boleh lihat semua. Apa sahaja data yang dibahagian ni, dia boleh lihat lah. Okey, itu perbezaan antara admin dan user ataupun pengguna ataupun visitor biasa. Itu perbezaan Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.